Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Okey, kita kembali lagi kepada Talk to Happy Dentist malam ni. Sebelum kita teruskan untuk tajuk perbincangan kita pada malam ni, so hari ni kita akan bersama-sama dengan Dr. Ifah. Apa khabar Doktor? Apa khabar baik? Sihat Sihat, alhamdulillah. Okey, Doktor dah makan? Dah. Okey, soalan lazim yang kita akan tanya. Tapi sebelum tu, kepada anda semua, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang kemusykilan berkenaan dengan gigi, anda boleh komen di live ni. Nanti kita akan jawab satu persatu. Dan jangan lupa like and share FB Klinik Biga Happy. Screenshot dan WhatsAppkan kepada kami 0149184425. Ataupun kalau anda segan nak drop komen kat bawah ni, boleh DM kita, boleh WhatsApp kita sebarang pertanyaan berkenaan dengan gigi. Okey Doktor, so tajuk hari ni yang kita akan kupas adalah gigi yang rosak boleh diselamatkan. Okey, cuba Doktor ulas sikit. Betul ke gigi rosak kita boleh selamatkan? Ataupun just cabut atau buang macam tu je? Okey, so sebelum saya mulakan, Assalamualaikum dan selamat malam untuk malam. para penonton kita. So topik hari ni sebenarnya sangat mendalam besar, lah, sangat mendalam. sebab nak tampal ke, tak nak tampal ke, nak cabut ke tak atau nak cabut. So itu persoalan yang selalu bermain kat minda doktor gigi lah. Betul. So sebab tu topik ni sebenarnya kita kena tahu apa dia punya latar belakang penyakit gigi tu. So ini berbalik kepada buku lah, macam mana kita mengklasifikasikan gigi yang berlubang tu, adakah boleh diselamatkan ataupun boleh ditampal ataupun kena cabut ataupun sebaliknya. Okey, so soalan ni memang sangat mendalam. So kita mulakan dengan pertama sekali lah. So kita ada gambar yang kita nak tunjuk. Okey. So selalu tak kita dapat gigi yang sangat sakit, macam dia mengganggu tidur, malam tak boleh tidur. Banyak yang doktor datang je gigi sakit kan. Gigi sakit, dia walk in lah. Maknanya dia walk in cakap, semalam doktor saya tak boleh tidur, saya nak tunggu appointment, memang tak boleh tunggu, saya kena walk in juga. Betul. Okey, so bila kita tengok gigi macam ni, lubang dia memang dah dalam lah. Lepas tu ini kita panggil irreversible pulpitis. Ini maknanya jangkitan kuman yang tak boleh di-reverse lah, maknanya tak boleh diselamatkan. So apa contoh-contoh dia? Biasanya sakit dia akan tajam, lepas tu dia akan menucuk, lepas tu spesifik kat satu gigi je. Maksudnya memang kita nak tidur pun tak boleh doktor. Tidur, nak makan, kalau boleh, nasib baik boleh bernafas lah. Kalau tak boleh bernafas, memang dia takkan bernafas. Dah masalah lain dah pula doktor. So itu tanda-tanda gigi yang memang kita dah cakap jangkitan yang tak boleh diselamatkan. So tapi kita ada lagi satu, nama dia reversible pulpitis. So ini maksudnya dengan gononnya Atika mungkin ada gigi lubang, tapi dia ngilu-ngilu, lepas tu makanan sangkut baru sakit, buang makanan perut gigi dia okey balik, kumur dia okey balik, dia okey balik. Dan itu kita panggilkan reversible pulpitis lah. Apa tanda-tandanya? Biasanya gigi tu nampak lubang, lepas tu dia bila kita remove dia punya penyebab sakit tu dia hilang. Lepas tu masuk lagi dia sakit balik. So reversible pulpitis. Gigi macam ni biasanya kita tahu kita boleh selamatkan, kita boleh buat tampalan biasalah. Okey, so apa rawatan biasanya kita lakukan untuk gigi yang irreversible pulpitis? Maknanya kita tak boleh tampal. So apa yang kita buat? Kita kena buat rawatan nakal lah, macam dalam gambar raja ni. So kiri gambar tu menunjukkan gigi yang sihat. Okey, lapisan enamel, dentin dan pulpa, gigi yang normal lah. Lepas tu kat tengah-tengah tu ada saluran darah, saraf semua lah. So apa jadi bila lubang? Okey, so bila lubang dia akan lalu satu peringkat sampai dia terkena akar, masa tu kita dah tak boleh selamatkan. Maknanya irreversible pulpitis. Maksudnya bila dia punya lubang tu dah terlalu dalam, dah terlalu dalam sampai akar, dia akan, itu yang saya cakap tanda-tanda irreversible pulpitis. Sangat tajam, tak boleh tidur, nak demam, lepas tu memang tak boleh buat kerja lah.
Okey, so apa kita kena buat? Biasanya kita kena buat rawatan akar lah untuk gigi macam ni. Untuk selamatkan gigi dia lah. Nah, untuk selamatkan. Okey. So buat rawatan akar maknanya kita kena bersihkan kat dalam. Okey, lepas tu kena letak ubat. Okey, bila jangkitan dah okey dan baru kita bersihkan dan tampal dalam baru tampal luar. So sebab tu rawatan akar ni dia ada 3 kali visit. Dia ada peringkat-peringkat dia, berperingkat. doktor. Dia tak boleh satu hari datang saya sakit Terus baik. terus baik. Okay. Maknanya dah tak perlu datang. Sebab tu klinik gigi ni sangat penting kita buat appointment. Betul. Sebab bendanya semua masalah tak boleh diselesaikan dalam masa satu hari. Okay. So, maksudnya kita akan provide ubat jugalah doktor lepas rawatan akar tu. Sebab seperti yang saya kata, rawatan akar ni maknanya dah ada jangkitan dalam akar dia. So kita bila ada jangkitan makan apa? Makan antibiotik. Antibiotik, ubat tahan sakit, ubat kurang bengkak. So benda tu setiap kali rawatan akar termasuk dalam kita punya charge bayaran lah. Ubat-ubatan tu, x-ray semua tu termasuk sekali So lah. maksudnya sebelum kata kalau siapa yang gigi dah rosak ni kita kena x-ray dulu lah doktor, betul? Kita nak tengok. Sebelum kita mulakan apa-apa rawatan akar, kita perlu ambil x-ray. Nak tengok bentuk akar macam mana, infection dia berapa besar. Lepas tu gigi tu sesuai tak nak buat rawatan akar. Okay. Apa-apa bergantung kata kepada keadaan gigi pesakit lah kan. Yes. Sebab tu hari ni kita akan tengok banyak gambar lah. Banyak gambar yang perlu apa, boleh tampal, tak boleh tampal, kena cabut atau tak boleh cabut. Berapa banyak adakah boleh diselamatkan ke tak? Betul, Kita ada next gambar yang kita boleh tunjuk. Okay. So ini klasifikasi lah. Yang macam bila kita cakap tengok tadi, lubang, bila kita tengok lubang, apa klasifikasi kita kena beri pada lubang tu? Inilah. So pertama normal. Maksudnya gigi normal, cantik lah. Gigi normal lah. Maksudnya tak ada lubang, tak ada apa. So then kita cakap oh bagus. Okay. Kedua reversible pulpitis. Ini yang saya cakap lubang dia kecil. So sakit dia bila kita keluarkan boleh tampal lagi. Ni maknanya reversible. Kita boleh selamatkan lagi lah. Dua-dua memang boleh selamatkan. So yang ketiga masuk irreversible. So yang irreversible pun ada 2 cabang lah. Satu yang asymptomatic, maknanya tak ada simptom. Maknanya gigi tu dah sakit, dia tahan, dia tak nak juga tu, dia punya saraf dah mati dalam tu. Maknanya gigi tu masih ada, cuma dia dah mati. So that's why dia, walaupun dia tak hidup, kita panggil dia irreversible pulpitis. Yang symptomatic maknanya baru terjadi jangkitan. Sebab tu masa mula-mula memang sakit. Lepas tu doktor lepas 3 bulan saya dah okey balik. Contoh macam ada kes doktor macam patient tu gigi dia tak sakit, tapi bila doktor check sebenarnya dah ada nanah dalam tu. So tu tergolong dalam kategori yang mana? Itu yang saya cakap irreversible pulpitis tapi asymptomatic. Maknanya dia memang gigi tu dah mati, tapi dia tak nak buat rawatan, tak sakit. So dia senang untuk dapat jangkitan. So ni kadang-kadang ikut nasib juga. Sebab tu kita dapat ramai patient tinggal tunggu je masa kan, dia banyak tak sakit. Sebab dia tahan, lepas tu tak ada jangkitan yang besar terjadi pada gigi tu lah. Sebab kat orang kira kita tengok sekarang kalau macam patient yang datang klinik ni semua takut nak jumpa doktor gigi. Kan? Sebab itulah yang dia kata apa? Bila jumpa doktor gigi dia kena cabut. Sebab dia datang waktu dah sakit. Masuk sakit tu, itu yang cakap dah irreversible pulpitis. Kita dah tak boleh buat apa-apa, rawatan akar ataupun cabutan dia. So kita ada next gambar. Ni doktor. So ini suatu soalan yang bagus lah. Nak tampal ke kena cabut tu? Tampal ke cabut? Ke nak buat rawatan akar? So gigi macam tu bila kita tengok betul-betul dalam tu dah ada daging. Daging dah ni nampak daging ni kan? Dah nampak daging. Ini maknanya polyps. Polyps tu ialah iritasi pada palpa sehingga dia tumbuh daging. Maknanya dia dah lubang tu dalam sangat, dia dah tumbuh daging, maknanya kita dah tak boleh buat rawatan akar. So gigi macam ni memang tak boleh, biasanya dia punya prognosis sangat rendah. Kita lebih kepada cabutan lah. Kalau macam ini patient tak rasa sakit ke doktor? Kalau dia biasanya memang dia akan rasa sakit lah. So dia datang waktu, sebab tu dia constant iritasi, dia sampai satu masa palpa tu dah bengkak.
So masa tu dia dah tak tahan, dia datang. So yang ni memang terpaksa cabut lah. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa kalau anda ada rasa tak selesa kat gigi, ada rasa sakit kat gigi, datang cepat-cepat ke klinik gigi. So at least doktor boleh selamatkan gigi anda di peringkat awal. Nanti bila dah orang kata dah sampai ke peringkat yang kritikal, memang jawapan dia cabut ataupun rawatan akal. Rawatan akal. Okay, so next gambar yang kita boleh tunjukkan kepada penonton. Okay, ni. Okay, so patient datang kononnya dengan sakit gigi yang amat sangat lah. Lepas tu dia kata dah lubang dah lama dah, maknanya 3 bulan macam tu. So hari ni dia datang sebab dah sakit sangat. So bila kita buka, kita nampak dia punya akar tu dah expose, sebab lubang dah dalam sangat sampai dia dah sampai akar. Okay. So bila kita bersihkan, memang akar tu dia mengeluarkan darah sebab dia masih hidup lagi. Mengeluarkan darah, sakit pun ada, sebenarnya saraf belum mati. Okey, so sebelum kita buat apa-apa, biasanya kita bagi bius dululah. Kita tak nak patient rasa sakit. So gigi macam ni memang boleh buat rawatan akar lagi. Boleh selamatkan lagi. Boleh diselamatkan sebab dia punya palpa belum ada daging. Lepas tu akar dia pun akarnya masih kuat lagi. So apa yang kita buat, kita beri option kepada patient nak buat rawatan akar ataupun cabut lah. Sebab gigi macam ni dah tak boleh tampal. Okay, so bila kita buat rawatan akar, kita kena beritahu patient, okay, ni rawatan akar, you kena datang 3 kali. So you kena bahagikan waktu lah. So kadang-kadang patient pilih rawatan akar, kadang-kadang dia lebih suka cabut sebab bila cabut dah 1 hari je dah selesai masalah. Tapi itulah dia lupa gigi tu dah tak ada. Sebab tu kita bagi option kat pesakit lah. So maksudnya kalau macam rawatan akar ni doktor, berapa lama untuk gap daripada rawatan yang pertama, kedua, ketiga tu? Okey, sebab rawatan pertama biasanya apa kita buat, kita ambil x-ray, evaluate, lepas tu kita buka, bersihkan dia punya saraf, akar semua tu, kita buang, kita letak antibiotik dalam akar tu untuk buang dia punya jangkitan. So antibiotik ni dia kena ambil waktu. Macam kita makan antibiotik juga. Dia bukan 1 hari esok dah esok dah baik. So kadang-kadang 3 hari dah baik, tapi sebab bakteria masih ada, kena makan sampai 5 hari. So macam tu juga. So memang bakteria dah tak sakit. Sebab tu ramai buat rawatan akar, sekali visit dia dah tak datang lagi sebab dia dah tak sakit. So biasanya rawatan pertama dengan kedua dia punya gap 1 minggu. Kita bagi 1 minggu. Yang kedua tu kita dah boleh buat cucian dalam dan tampal lah dengan gutter pecah lah. Lepas tu baru kita tampal atas. So tapi lepas rawatan akar biasanya kita galakkan buat crown lah. Tapi crown tu nanti kita akan explain. Okay. So pada penonton semua, jika ada sebarang soalan mengenai gigi anda, rasa sakit ke apa ke, jangan lupa drop komen kat bawah ataupun boleh WhatsApp kita di 014 918 4425. InsyaAllah kita boleh bantu anda untuk menjawab semua persoalan anda. So kita rehat sebentar, kita akan kembali selepas ini.
cerita sikit. Okey, kita kembali ni semula. Tadi Dr. cerita terangkan patient itulah, tadi. bila saya tengok iklan tadi macam menarik pula patient tu. So itu je lah saya nak beritahu sebenarnya. Kalau patient ni dia sangat istimewa sebab dia seorang yang kata OKU, orang kurang upaya, tapi kita boleh manage untuk berkomunikasi dengan dia. Sebab kita tak boleh bercakap dengan dia, dia pun tak boleh dengar apa yang kita cakap. Yang boleh kita berkomunikasi melalui tulisan saja. Tapi alhamdulillah dia pun dah puas hati puas dengan hati. gigi dia. Doktor pasang gigi dia pun okey kan. Rawatan pun dia datang ikut masa. So saya sangat-sangat berpuas hati lah bila jumpa patient macam tu. So tim kami pun saya rasa sangat gembira lah bila menolong orang-orang yang macam ni lah, yang perlu ditolong lah. Okey, so kita ada, doktor kita akan teruskan tajuk kita yang gigi yang rosak boleh tak diselamatkan. Okey, gambar ni pasal apa doktor? Okey, so pertama sekali bila kita tengok gambar ni, gigi dia macam kecil sikit kan. Betul. So ini namanya deciduous tooth lah, gigi atau bahasa kasarnya gigi susu. Okey. So salah satu kesusahan dengan gigi susu ni bila kita nak tampal. Sebab gigi susu ni dia punya kita panggil dia punya palpa tu sangat besar. Sebab dia gigi yang muda lagi. Sebab tu walaupun lubang sedikit tapi rupanya dia dah sampai akar. Sebab tu bila buat tampalan pada budak kecil, biasanya banyaknya dia akan mula bengkak. Itu bukan sebab kadang-kadang kesalahan operator ataupun budak tu tapi sebab gigi tu. Gigi susu ni sangat-sangat dia punya palpa sangat besar. Sangat sensitif. Lepas tu dia sangat reaktif. Maknanya kalau walaupun lubang tu dah dekat dengan palpa pun, tampal pun dia dah boleh bengkak lah. Sebab dia sangat reaktif. Sebab tu bila kita tengok gambar tadi, sebenarnya gambar tu tak boleh tampal. Sebab gigi susu tu dah sampai akar dia. Jadinya kalau macam tu solution ni macam mana tu? Okey, so untuk budak kecil kita ada rawatan akar, namanya pulpotomy lah. So apa yang kita buat, kita kena bersihkan dia punya gigi dia, akar tu dia. Dan tampal macam biasalah. Tapi sebab budak kecil punya gigi kecil, betul. So biasanya kita boleh buat dalam 2 visit saja. So hari ni kita letak ubat antibiotik seperti biasa dan minggu depan datang dan kita boleh tampal macam biasa. Maksudnya masalah gigi ni dia bermula daripada kanak-kanak sehinggalah ke dewasa. Sebab tu gigi susu pun sama macam gigi orang dewasa, cuma dia untuk budak lah. Tapi walaupun kena lubang, dia budak pun rasa sakit. Dia rasa sakit dah merengek merengek. Lepas tu lagi satu budak ni dia berterus terang. Dia takkan beralih nak tahan sakit ke apa. So tak ada masa. Dia tak ada masa nak berfikir nak menipu. Nak tahan-tahan kan. So walaupun dia takut doktor gigi, dia akan beritahu mak dia, bapa dia, saya sakit gigi tak boleh tahan. Dia takut, memang takut, tapi sebab sakit gigi tu dia datang. Kan. So sebab tu yang tadi gambar tadi tu kalau kita tampal memang dia akan bengkak. So berhati-hatilah sebab tu budak kecil ni lubang kecil je dah terus kena tampal cepatlah. Cepat. Okey, so kita ada gambar. Sebelum lagi. Sebelum dia. Yang tadi. Okey. So bila kita tengok gambar ni macam menarik kan. Betul. So yang ni boleh tampal lagi. Ni namanya reversible pulpitis. So bila kita tengok memang dia ada perubahan color pada bahagian lubang tu. Maknanya macam dah ada warna hitam, warna kita panggil pertukaran dia punya lapisan lah. Tapi bila gigi ni, bila kita tanya patient, dia kata simptom macam mana, dia kata kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak sakit. Malam boleh tidur lagi, baru gigi dah okey. Dia tak serius lagi lah ni. Ni maknanya kita reversible pulpitis. Maknanya kita kena bersihkan, mungkin kena buat layering kat bawah dan baru tampal macam biasa. Dan I think lepas tampal dah okey dah. Dah okey lah. Okey, so next gambar. Okey, ini doktor. So lepas ni kita akan nampak banyak gambar tunggul lah. Tunggul gigi. Mana yang tinggal sikit-sikit So memang tinggal akar dia je. So gigi macam ni boleh ke selamatkan? So ini yang saya tunjuk gambar rajah tu lah.
Gambar raja tu menunjukkan gigi tunggul pun kita boleh selamatkan dengan menggunakan konsep pose and core. Pose and core. Okey, seperti nak buat bangunan jugalah, dia punya dasar kena kuat. Maknanya dasar gigi tu kena kuat. Walaupun tinggal tunggul, okey, kita boleh buat rawatan akar dan lepas tu kita kena pasang tiang. Nama dia pose. Okey. Bila pose tu, then kita akan buat dia punya core untuk dia punya crown. Yes, betul. Sebab sekarang ni dia tinggal akar je, dia tak ada dia punya kepala gigi kepala tu. dia tak ada gigi. So pose and core ni kita buat tapak untuk gigi baru tu lah. Gigi baru, So kita boleh selamatkan. So kenapa kita buat pose and core? Untuk bahagian-bahagian yang penting seperti dia accident, dia patah gigi sini. Gigi So separuh tinggal akar je. tinggal So takkan kita nak cabut kan, nak buat bridge ke apa. Lebih baik kita selamatkan akar tu. Lepas tu kita pasang crown kat gigi situ lah. Lepas ni saya boleh tunjuk contoh lah. Okey. So macam gigi ni kan. So dia kira tinggal tunggul lah ni doktor? Dia tinggal tunggul je. So gigi tengah kan. So kalau kita cabut akar dia, apa jadi? Tulang akan mula susut. Mula susut betul. Dan dia punya depan ni akan nampak berusia lah. So apa kita ambil tindakan? Kita selamatkan dia punya akar tu dengan menggunakan konsep pose and core. So banyak kita dah buat kat sini. So hasil dia memang memberangsangkan lah. Sama crown tu sangat cantik lah. Maksudnya yang penting patient kena datang sini, walaupun gigi orang kata tinggal tunggul, tinggal separuh, kita still boleh selamatkan. Yes, sebelum kita buat apa-apa, biasanya yang saya cakap lah, kena ambil x-ray, kita evaluate dia punya tulang, dia punya gigi sesuai tak nak buat pose and core. Dan baru kita ambil langkah dari situ. Sebab tu consultation tu sangat penting. Sangat penting. Dan next gambar. Okey, yang ni. Ini yang saya cakap kelebihan pose and core lah. Pose and core plus crown lah doktor. Plus crown. Yes, crown tu gigi. Sebab lepas pose and core, kalau tak buat crown then tak cantik lah gigi dia. Dan tak ada penyelesaian, tak penyudahnya lah. So nampak kan atas tu before tu maknanya sebelum, maknanya dia tinggal akar, dia tinggal tunggul je. Sebab mungkin accident ke ataupun lubang yang besar dia tahan. Lepas tu nak pergi interview kerja, baru dia perasan gigi saya dah tak ada. Dan saya kena buat rawatan sebelum pergi interview. Dan itu hasil dia dapat after tu. Cantik. Gigi dia cantik, termasuklah semua. Okey. Yang ni doktor. Ni kes yang sangat kompleks lah. Kadang-kadang bila kita tengok gigi belakang, dia ada satu gigi ni tinggal tunggul je. Sebab dia kata saya punya gigi ni berlubang dari saya tingkatan 3. Tapi saya tak buat apa-apa sebab saya takut jumpa doktor gigi sampai dia hakif. Tapi hari ni saya datang doktor gigi, saya nak tahu apa saya boleh buat. Sebab saya dah mula yakin lah. So kita boleh buat macam yang gigi depan tadi lah, pose and core namanya. Tapi itulah, bila kita tengok gigi ni, dia masih ada struktur akar yang G2 lah. Maknanya, yang baik lah. Maknanya kita boleh buat rawatan akar dulu. Lepas buat rawatan akar, kita letak pose and core. Okay, lepas tu baru kita bentuk dia punya kepala gigi. Dan last kali baru kita issue crown lah. So last dia jadi macam tu. Dan tak perlulah kita cabut dan buat bridge ke apa. Sebab gigi yang betul ni boleh digunakan secara semula jadi lah. So ini berbalik kepada pilihan pesakit. Sebab bila kita tengok gambar tu, nampak macam kejap kan. Tapi sebenarnya prosesnya lama. Sebab nak buat rawatan akar dulu, nak buat rawatan akar dulu, lepas tu nak buat pose dulu, lepas tu nak crown lagi. So total dalam sebulan ataupun lebih, 2 bulan pun boleh dapat jugalah. Sebab sebenarnya walaupun gigi dia dah teruk, kita mesti lagi boleh selamatkan. Apa jalan penyelesaian baik, datang klinik, buat check up dan doktor akan terangkan bagi keterangan dan pilihan apa nak buat lah. So kepada anda semua, kalau nak datang konsult dulu, nak datang check up dulu dekat klinik Happy, kita tak ada charge bayaran. So sekiranya anda boleh datang, berbincang dengan doktor, borak dengan doktor apa rawatan yang sesuai. So doktor akan cadangkan apa yang terbaik untuk gigi anda.
So jangan lupa kalau kata nak booking boleh WhatsApp kita di 014-918-4425. So kita pun memang buka setiap hari Isnin sampai Ahad, 9 pagi 9 malam, cuma Sabtu Ahad 9 pagi 6 petang. So insyaAllah kita boleh bantu masalah gigi anda lah. Okay, so kita ada lagi gambar yang kita nak tunjukkan pada anda semua. Okay, yang ni doktor macam mana? Tengok ni. So bila kita tengok gambar ni, boleh ke? Tak boleh ke sebab dah sampai, orang kata dah sampai penghujung dah ni gigi dia. Dia nak kita tengah tenggelam lah ni. Gigi dia dah tenggelam. Dah tenggelam. So sebenarnya bila kita tengok gigi ni, sebenarnya kita boleh selamatkan. So maknanya kita kena buat rawatan akar dulu untuk semua gigi, dan mungkin rawatan untuk mengambil masa. Lepas tu kita buat pose engkau, lepas tu buat crown satu persatu. Ini kira gigi bawah, gigi dia semua lah ni doktor? So bila kita tengok gigi ni, kita tahu ni gigi atas. So betul. maknanya boleh selamatkan, tapi bergantung pada pilihan pesakit lah. Okay. Contoh kalau macam gigi macam ni, dia boleh buat rawatan lain macam gigi palsu ke? Mesti kena buat rawatan akar dulu baru boleh. So biasanya kononnya tadi kan gigi tu, kononnya saya tak nak buang tunggul tu dulu. Saya nak selamatkan tunggul tu. So apa kita buat? Kita buat rawatan akar dulu, lepas tu tutup dulu dengan tampalan biasa. Lepas tu baru kita buat gigi palsu. Tapi mungkin masa dia dah lepas pakai gigi palsu tu, dia rasa saya nak buat crown pula. Dan masa tu tunggul tu masih ada lagi, kita boleh selamatkan dan buat crown lah. Sebab tu sebelum kita buat gigi palsu, sebenarnya kita boleh buat rawatan akar semua, selamatkan tunggul, dan pakai gigi palsu pun boleh. Yang ini doktor masalah dia? So yang ni nak tampal ke tak nak tampal? Itulah. So bila kita tengok nampak macam boleh tampal, reversible pulpitis lagi lah. Tapi satu tricky dia kat sini, dia tu gigi budak kecil tau. Sebab tu kita kena tanya dia punya history dengan betul. Sebab kalau tersalah tampal, mungkin dia boleh bengkak balik. Sebab dia sangat sensitif kan budak kecil. Budak-budak kecil memang dia giginya sangat sensitif. Sebab tu dah tampal, kita kena review balik lepas seminggu. Pastikan tampalan tu dalam keadaan baik dalam keadaan baik, dan budak tu pun tak sakit. Tak sakit ke apalah. Yang ini doktor? Ini reversible. So ni dah ada soalan bocor lah. So itu reversible pulpitis. So apa yang warna pink tu? Yang sebelah tu apa doktor? Yang sebelahnya tu apa? Belah kiri tu memang gambar original. Yang belah kanan tu gambar kita guna caries detector. Maknanya kita letak macam reagent lah kat situ. Bila reagent ni kena pada bahagian yang caries tu, dia akan keluarkan warna merah. So ni apa yang bagus? Maknanya kita dah tahu mana bahagian kotor kita kena bersihkan guna kita punya mesin tu lah. So kita dah bersihkan dan nampak tahu tak sampai akar lagi, kita boleh tampal macam biasa lah. Boleh diselamatkan lagi lah, just tampalan biasa. So maksudnya ada je certain gigi yang kita boleh selamatkan lagi lah. Jam gambar ni doktor, kita ada A sampai F ni. So ini ialah progression lubang gigi lah. So A ni masa mula-mula lagi, dia dah baru permulaan nak ada lubang gigi. B tu lubang dah kecil dah, so orang tak perasan. C, D lubang makin besar. Lepas tu E tu itu dah semakin kritikal lah. Kritikal dah sampai akar, tapi dia tak nak buat rawatan jugalah. So tahan dan ketiga sampai ke F. Sampai F lah. F maknanya tinggal tunggul je. Tunggul ni maknanya lubang tu dah ekstensif sampai kepala dia dah tak ada lah. Ni pun samalah, proses tampalan gigi lah. So yang A tu maknanya kita asingkan gigi tu. So make sure dia isolation. Then B tu baru kita buka lah lubang dia. Bila kita buka lubang yang kecil tu, rupanya dalam dia besar. So ni kita panggil cone head caries lah. Maknanya dia atas kecil, tapi bila kat bawah dia besar. Lagi besar. Dia cone head. Maknanya permukaan dia kecil, tapi dalam dia dah dalam lah tu. Lepas tu bila buka, rupanya nak dekat sampai akar, tapi belum sampai akar lagi.
So apa kita buat? Kita buat layering, filling lah. Maknanya bawah tu letak kalsium dan atas baru tampal. Okay, so maksudnya orang kata gigi-gigi kita ni orang kata kalau dah rasa sakit tu memang kena jumpa doktor lah. Betul? Dia sebenarnya sebelum sakit. Sebelum sakit. Yang saya cakap, jangan sampai tak boleh tidur baru jumpa. Makanan selesai sangkut dah boleh jumpa lah. So maknanya makanan sangkut tu kita tak perlu cabut pun, kita boleh tampal lagi. Ada benda lain yang kita boleh cabut. Apa nasihat doktor? Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat kalangan klinik kita pun macam patient datang bila dah sakit, bila orang kata dah sampai ke tahap yang 4 lah, orang kata tahap kritikal, baru dia datang klinik. Apa nasihat doktor pada semua penonton yang kat luar tu? Datang klinik at least check up ke 6 bulan sekali, penjagaan harian ke macam mana tu? Okay, so sebenarnya kita buat topik ni pun sebenarnya nak educate lah patient. Sebenarnya bukan datang klinik gigi je cabut. Betul. So datang klinik gigi bila menunjukkan simptom-simptom seperti reversible pulpitis macam tu, maknanya patient datang dah tahu, oh saya rasa saya boleh selamatkan, boleh tampal. Dan dia buat pilihan berdasarkan ilmu yang dia ada lah. So tapi kita sebenarnya menolonglah membuat penilaian dan pilihan yang untuk rawatan yang sesuai lah. So bila dah sakit tu maknanya dah tak ada option lain, datang juga. So sebab tu bila datang sakit memang kebanyakannya cabut sebab dia tak nak sakit tu ada lagi. Itu je. So saya rasa hari ni topik sangat penting lah untuk patient tahu sebelum datang, dan dia tahu apa yang doktor masukkan ataupun apa pilihan yang ada lah. Itu dia punya tujuan kita buat talk macam ni lah. Okay, so pada anda semua, kalau ada kata sebarang kemusykilan, ada sebarang pertanyaan ataupun ada topik yang kita boleh kupas dekat Talk to Happy Dentist, boleh drop je komen kat bawah ataupun boleh WhatsApp kita dekat 0149184425. InsyaAllah kita boleh bantu anda. Jadi kepada anda di luar sana, jangan sangka gigi anda sakit, gusi anda sakit, tak dapat diselamatkan. Sebenarnya selain cabutan, ada banyak lagi rawatan yang kita boleh bantu anda. So ini orang kata tajuk yang kita discuss hari ni pun untuk orang kata memberi kesedaran kepada anda semua, tak semestinya gigi yang sakit perlu dicabut. Mesti ada, orang kata doktor ada jalan penyelesaiannya. Betul. So last word doktor untuk semua penonton kat luar sana. Okey, so saya rasa yalah, bila sakit kita boleh buat rawatan akar. So benda tu tak semestinya semua boleh cabut. So kita buat evaluation dulu, lepas tu kita beri pilihan kepada pesakit, nak cabut ke, nak buat rawatan akar, nak buat crown ke, nak buat denture ke, apa yang perlu patient tahulah. So dengan maklumat yang saya beri hari ni, harap-harap dia membantu pesakit membuat pilihan. So kita kat Happy ni sangat berterima kasih lah. So apa-apa feedback kita akan dapat dari patient dan kita pun beri feedback kita kepada patient lah. Okay. So pada anda semua, jadikan orang kata klinik Pergian Happy ni sebagai one stop dentist anda. So kita sebab kita pun ada 3 orang doktor yang boleh membantu anda. Orang kata boleh duduk bincang, borak, sebab kita pun ada pelbagai jenis rawatan yang boleh ditawarkan kepada anda. Yang penting datang klinik, check up, konsak dulu, nanti doktor akan bagikan cadangan yang sesuai dengan sakit yang anda alami lah. Okay, so kita akan jumpa di lain hari dalam Talk to Happy Dentist dengan tajuk-tajuk yang lain yang akan dikupas. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.